أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala di pagi yang mubarak ini. Hari ini kita dah masuk 6 Zulqaidah 1441 Hijriah. Bersamaan hari ini 28 Jun 2020. Hanya hari ini nak kita kongsikan bagaimana kita jadi mengelakkan daripada sifat bakhil, kedekut. Supaya kita jadi orang yang pemurah, kerana harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah wajib dikeluarkan zakatnya, dan selain pada itu lebihnya adalah Allah tumpangkan kepada kita supaya kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Sifat bakhil ini haji bakhil lah, satu sifat yang menyebabkan kita ni masyarakat Islam selalu ketinggalan. Tambah-tambah ini dekat dengan bulan Zulhijjah, kita akan menghadapi iaitu korban. Jadi sebab kita diuji sekarang ni dan kifarah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada sebab-sebabnya. Ujian kifarah Allah Taala seperti PKP, PKPD, sekarang ini menghadapi PKPP. Jadi kelonggaran di masjid dan di surau boleh mengadakan korban yang asalkan ikut peraturan-peraturan yang diberikan. Inilah masanya. Sebab dalam setahun kita simpan, kita tak banyak, satu keluarga wakil seorang pun okeylah untuk menyertai korban. Ya tak? Ni. Jangan kita sayang sangat duit. Cubalah sama-sama. Allah menjelaskan dalam ayatnya, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai kebajikan yang Allah telah kurniakan kepadamu wahai Muhammad kerana umatmu. Hendaklah kamu mengkorbankan sedikit daripada harta itu untuk diberikan kepada orang yang berhak. Kita memang siapa yang mengikuti, bolehlah kita mengambil 1/3. Tapi kalau kita ni makan pun tidak, darah tingginya, apa saja, jadi kita, yang bahagian kita tu bagilah ke orang. Kalau daging lah, cuba kita. Jadi pada tahun ini, dalam keadaan suasana yang begini, kita cuba bagaimana. Ini pesanan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, Hidayatul Salikin. Adapun bakhil dan kasihkan harta itu adalah sifat yang dicela oleh syarak, iaitu sebesar-besar perkara yang membawa kebinasaan di dalam negeri akhirat kelak. Jadi dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 180. Wala tahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa huwa khairul lakum wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwikuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maksudnya, dan jangan kamu menyangka orang yang kikir, orang yang kedekut. Terkenal dalam cerita lama dulu haji bakhil, kedekut. Dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala itu daripada anugerahnya adalah baik bagi mereka. Bahkan ia adalah satu kejahatan bagi mereka, lagi akan dikalungkan ke leher mereka pada hari kiamat apa yang mereka kikir, kedekut. Tak apalah, kita
kita keluarkan sedikit dari keuangan kita. Dalam satu keluarga, kalau boleh buat semua, alhamdulillah. Tak boleh wakil seseorang. Tiap-tiap tahun ni. Setahun sekali ya. Ambil bahagian. Jadi ini penting. Kadang-kadang orang tak ambil bahagian. Ambil daging nak, ambil bahagian tak nak. Itu yang bahaya. Jadi dia dibolehkan sekarang untuk menyertai. Mulakanlah. Ya. Dijelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Riwayat Ibnu Hakim. Hadis ini menjelaskan, takutlah atau takutilah pada kikir, sifat kedekut. Kerana sesungguhnya ia membinasakan orang-orang yang dahulu sebelum kamu. Seperti siapa? Seperti dulu ni, di zaman Nabi Musa alaihissalam, iaitu dinamakan orang yang taat kepada ajaran agama tiba-tiba sebab kaya sangat. Yang namanya Korun. Ini cerita Korun. Kerana kekayaan. Kerana kemegahan. Seperti Fir'aun. Ini ceritakan dulu. Hadis ini menceritakan jangan seperti orang-orang dulu. Bakhil kerana bakhilnya. Ini sebagai seumpama supaya kita berwaspada. Kerana kikir ini satu sifat-sifat. Al-bukhlun. Ialah sifat yang dibenci oleh syarak. Seperti firman Allah SWT, wa may yuqasha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat 9 ayat surah Al-Hasr. Siapa yang dipelihara dirinya daripada kikir, maka merekalah yang mendapat kemenangan di akhirat nanti. Sedekahlah. Kadang-kadang kita yang bagi kepada isteri kita, utamalah isteri kita bagi bulan-bulan berapa, itu pun satu sedekah niatkan. Walaupun tanggungjawab kita tahu dia boleh makan, tapi bila kita bagi, Allah akan bagi kepada kita tambahan. Begitu juga kalau kita bagi, ya, pada orang-orang misalnya, kerana ada 8 asnaf tu kita ingat. Orang fakir. Fakir tu orang macam fakir, orang yang tak ada rumah, sewa, pendapatannya cukup, kais pagi makan pagi, petang makan petang, itu nama fakir. Ya, dia rumah tak ada, dia sewa je rumah, tak ada harta langsung. Ya, ada pekerjaan setakat untuk menampung saja. Itu nama fakir. Miskin, orang miskin ni ada rumah kecil-kecil pun ada rumah, ya tak? Bukan makna miskin tu dia tak ada rumah lah. Dia miskin, rumah sekadar untuk duduk keluarga. Pendapatannya sekadar mana lah, itu miskin. Ya. Benar di mana dikata pada Ibnu Sabil, pelajar-pelajar yang sekolah, yang apa, yang tak ada bantuan. Ibnu Sabil. Fisabilillah, orang yang berdakwah sana sini. Itu sebabnya layak orang berdakwah ini menerima. Kalau dipanggil, ya, mana untuk dia memberi ceramah, membeli tazkirah, kuliah, ya, bukan dibayar tu namanya hadiah. Jangan silap ya. Kadang ikut, ya, status dia lah, ya tak, status dia. Ikut status dia. Kalau namanya terkenal top, takkan kita nak bayar sikit-sikit. Nak datang ni pun payah, dia ada jadual. Tapi itu terpulang pada niat masing-masing. Niat orang tu, niat orang yang akan memberi kuliah atau ceramah, itu terpulanglah. Itu status. Itu lain bedanya, terpulang. Baik. Tapi kita nak menceritakan tentang bakhil ini, kedekut. Tapi kalau benarnya, kalau orang yang bermurah hati, kita contohkan sahabat-sahabat dulu. Abu Bakr ini Siddiq radhiyallahu an, iaitu seorang saudagar kain yang kaya di zaman, ya, ketika perdagangan ke negara Syam. Seorang kaya, tapi keuangannya itu digunakan untuk memerdekakan hamba. Di zaman dulu ada hamba-hamba, hamba abdi. Tak tahulah, ya, dia boleh jual manusia, boleh, Allah Rabbi.
Itulah bila untungnya baginda Nabi Muhammad. Ya, laqad ja'akum bi Rasulillah uswatun hasanah. Apabila didatangkan baginda Nabi Muhammad itu memberi satu contoh yang terbaik. Kerana Nabi Muhammad itu tidak suka kepada penghambaan. Sehingga hari ini, ya, Nabi Muhammad SAW mendidik umat-umatnya supaya kita saling bantu-membantu. Sebab penghambaan ini adalah satu kezaliman. Ya. Sebab itulah para sahabat bila diberi penerangan mana yang kaya-kaya, ya, seperti Umar Ibn Khattab, ya, Umar Abdul Aziz, yang kaya raya, dia gunakan keuangannya untuk membela agama. Sayyidatina Khadijah, saudagar yang paling kaya, seorang janda, telah dikawini oleh baginda Rasulullah SAW kerana sifat Rasulullah sangat mulia. Sehingga kan satu ketika Sayyidatina Khadijah itu nazak. Hartanya habis digunakan untuk pembelaan Islam. Tetapi ketika Sayyidatina Khadijah itu nazak, ia mengatakan kepada suami, ya Rasulullah, andainya aku nanti meninggal dunia, tubuh badanku ini boleh dijual, boleh diguna untuk mendatangkan, ya, datangkan keuangan untuk membela agama yang kau bawa, wahai Muhammad. Aku rela. Ya, cuba bayangkan. Itu contoh-contoh yang baik. Jangan contoh yang tak baik. Zaman Nabi Musa, Qarun misalnya. Ya. Ini berlaku. Fir'aun misalnya. Banyak lagi. Itu yang tak baik. Apa balasan Allah? Jadi kitalah perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan kita jadi orang yang, ya, murah hati. Sama kalau kita mampu, kita tak dapat memberi sedekah keuangan, sedekah pemikiran. Ya. Pemikiran itu bukan satu sedekah. Ya. Sedekah ni banyak. Amal yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Taala. Ni. Jadi kita ingat. Kalau dia misalnya umpama contoh, contoh kita ni apa? Kalau kita dalam perniagaan, kita berniaga makanan, kuih muih, kita letakkan di pemikiran kita, jangan cari untung sahaja. Ini hari ini kita tengok minta maaf lah, bukan nak sentuh mana-mana, sangat nak mencari untung. Takut kita dipersoal oleh Allah Ta'ala. Ya. Dalam keadaan kita PKP ini ada kelonggaran. Masa inilah kadang-kadang peniaga-peniaga ini mencari keuntungan. Kalau ikutkan kuih ni sepatut besar macam mana kek tu, dia kuih tu dia kecilkan lagi. Sekali telan harga 50 sen. Dulu 3.50 sen. Mula-mula 2.50 sen. 4.50 sen. Ini sekarang sebiji tu 50 sen. Cuba bayangkan. Inilah kita kena ingat. Sebab apa? Kita niatkan ada sedekah. Segala yang kita buat apa semua mesti ada niat untuk kita bersedekah. Barulah ganjaran, barulah Allah bagi rezeki yang paling murah. Saya ingat satu hamba Allah, waktu saya kenal, dia kata dia impakkan keuangannya yang ada itu kepada sekolah-sekolah mahtafiz, kepada pondok-pondok, kepada mana-mana lah yang dia rasa boleh membantu orang yang menjayakan, ya, majlis-majlis ilmu. Ini bukan Allah miskinkan dia, Allah tambah rezeki dia. Ini sebab itulah sifat bakhil ini satu sifat yang sangat
Allah tidak suka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Riwayat Ibnu Hibban. Apa dia? As-sakha'u syajaratun tambutu fil jannah wa la yalijul jannata illa yakhiyyu sakhiyyu wal bukhlu syajaratun tambutu fil nar wa la yalijun nar illa bakhilun. Ni. Apa dia? Murah hati adalah sejenis pohon kayu yang tumbuh di dalam syurga. Allah. Maka tiada orang yang masuk ke dalam syurga itu melainkan orang yang murah hati. Dan kikir itu adalah sejenis pohon kayu yang tumbuh di dalam api neraka. Maka tiada orang yang masuk ke dalam neraka itu melainkan orang yang kikir, kedekut. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi untuk menegaskan riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah. As-sakhiyu, ya, as-sakhiyul bahilu, as-sakhiyul jahilu ahabbu ila Allah taala minal abidil bakhil. Minal abidil bakhil. Apa dia? Orang yang murah hati, yang jahil adalah terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada seorang ahli ibadah yang kikir. Ibadahnya kuat tapi kedekut. Ingat dulu di kampung saya, di kampung saya Bagan Datuk lah, Suntiang. Ada satu Pak Kiai itu. Kaya. Bulan Ramadan, saya ingat tu, Allah yarham, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bulan Ramadan, dia suruh Tok Siak itu tiap-tiap hari, ya, buat bubur kacang. Kalau di Kuala Lumpur, bubur lambuk lah, ya. Ini satu amalan. Bulan Ramadan, tiap-tiap hari dia bubur kacang. Kemudian untuk solat tarawih nanti more itu, waktu more makan. Dan yang lebihnya itu dibagi letak kat luar untuk siapa nak datang ambil untuk buka puasa. Allah Rabbi. Tiap tahun. Dan siapa yang masak itu dah dibagi dia punya apa ni, hadiahnya. Dia kata, takkanlah masak hari-hari dia pergi orang itu, tak ada, bagi hadiah. Ini berlaku sekarang juga, ya. Tapi zaman PKP ni tak ada lah buat, ya. Takut, ya. Jadi, tapi ini berlaku. Sebab zaman PKP ni pada tahun ini berbuka puasa di masjid pun tak ada, surau tak ada, masing-masing di rumah, ya. Boleh juga kita buat. Kita masak, kita apa, kita sedekah jiran tetangga kita, ya. Boleh. Kalau kita nak buat, kalau tak nak buat tu lain lah, ya. Orang jahil yang murah hati adalah terlebih baik daripada orang yang banyak berbuat ibadah tetapi kedekut. Sekalipun dia alim. Allah. Dia tak kira. Patutnya orang alim ni lagi hebat dia. Dia orang alim ni berkira sangat. Ya tak? Ini, ya, takut begitu. Sebab ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, apa dia kata? Ma ja'alallahu waliyan lahu illa ala sahai wa husnil khuluq. Apa dia? Iaitu umpamanya begini. Ketahuilah, Allah tiada menjadikan aulia kemuliaan melainkan berdasarkan baik hati dan elok perangai. Kerana sifat elok perangai ni bermurah hati. Dia mengimpakkan. Kadang-kadang dalam TV kan, TV3 tu, kita ambil nombor dia lah. Masukkanlah RM10 pun boleh. Sedekah ni patutnya kita bagi tangan kanan, tidak tahu tangan kiri. Mana itu maksudnya kita dengan ikhlas lah. Kita nak masuk apa, kita ikhlas. Baik. Kerana Allah Ta'ala. Dan sabda Rasulullah SAW lagi,
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, la yadkhulul jannata bakhilun wala ghibbun wala ghainun wala musiiul malakah. Tiada masuk syurga orang yang bakhil, orang yang ia memperdayakan orang lain, orang yang khianat, orang yang jahat perangai di dalam hatinya. Dan pesanan Al-Imam Ghazali yang terakhir tentang bakhil. Imam Ghazali mengatakan apa? Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna aslal bukhli hubbul mali wa huwa mazmumun isman la mala lahu la yazharu bukhluhu lakin yazharu hubbu lil mal wa rubba rajulin sakhiyyin lakinnahu yuhibbul malu liyashkhiya bihi wa yuskaru bis sakha'i. Wadhalika aidan mazmumun lianna hubbul mali yulhi an zikrillah wa yasrifu wajhal qalbi ila dunya. Ni khawatir. Apa dia? Ketahuilah bahawa asal kikir itu ialah kasihkan harta dan ia dicela oleh syarak, kerana orang yang tiada memiliki harta tiada nyata kikirnya, tetapi bila ia kasihkan pada harta dan kedekut akan nyata kikirnya, dan yang demikian itu dicela oleh syarak. Terkadang ada orang pemurah tetapi ia sayangkan harta, ia bermurah hati dengannya agar dikata orang kemurahan lalu dipujinya, maka yang demikian dicela pula oleh syarak, kerana sayangkan harta itu melalaikan daripada berzikir kepada Allah Ta'ala dan memalingkan muka hatinya kepada dunia, dan demikian ditegah oleh syarak. Kita ni banyak harta ya, sibuk dengan harta. Inilah kadang-kadang saya pun takut juga. Kita jadi orang qanaah dah. Setakat mana ya tak? Mana-mana yang kita boleh nyertai, kita sertai kebajikannya. Firman Allah SWT, Allah menjelaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Mafhumnya, janganlah harta benda kamu dan anak-anak kamu itu melupakan kamu daripada berzikir kepada Allah. Ini kita takut. Dijelaskan lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh iaitu Ibnu Majah. Apa dia katanya? Hubbul mali wasyarafi yumbitani fin nifaqa bil qalbi kama yumbitul malu baqlu. Kasih kepada harta dan kemuliaan, megah dan harta banyak dan dimuliakan oleh orang-orang itu menumbuhkan sifat munafik di dalam hati, seperti air menumbuhkan sayur-sayur yang beracun. Allah. Itu khawatir sangat. Akhirnya pesanan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tentang harta itu, ada kala dipuji oleh syarak dan ada kala dicela oleh syarak. Dan yang dipuji oleh syarak itu ialah harta yang dibuat untuk disedekahkan. Tak kira lah. Harta yang dibuat bekalan ibadah haji. Dia harta dapat pergi haji. Haji sampai 7 kali, 8 kali buat apa? Kita tahun itu kita tak payah pergi. Kita bagi orang lain pergi. Tahun depan kita pergi. Tahun depan bagi orang lain. Itu lebih baik. Kalau duit banyak, umrah. Kadang-kadang orang tak pernah tengok Mekah, je kesian. Sekarang ni tak boleh lah, tengah di stop. Sekarang ni sebab kita ni
Allah bagi kiparah. Dulu nak pergi masjid ke surau ni tak payah nak daftar. Minta maaf, tak payah nak daftar. Tapi kerana orang lalai. Surau dia tak peduli, azan melaung dia lantaklah. Macam-macam lah dia tu. Ya. Tapi bila surau tutup, dia pula sibuk bertanya. Bila surau masjid tu nak buka? Apa? Ke pasar raya boleh? Pasar raya boleh itu sebabnya kita perlu makan. Orang Islam ke tak Islam semua perlu makan. Cuma tak makan. Tak ada makanan macam mana? Itu keperluan. Anak-anak kita, cucu kita nak makan. Surau masjid ini satu tempat untuk ibadah. Bagi kita orang beriman kepada Allah Ta'ala. Tempat untuk kita berkumpul, berjamaah. Tapi kita tak ambil peduli pun. Ya. Sekarang dibukakan. Tapi kena daftarlah. Hari Jumaat kena daftar nama. Baru boleh pergi. Ya. Dulu tak payah daftar. Bawa aja, datang je. Tapi orang tak ambil peduli. Ya. Sebab itu Allah nak merubah ni mudah sangat. Allah nak merubah ni mudah sangat. Itu kun payakun bagi Allah. Supaya kita jadi orang yang tak lalai. Orang yang bertanggungjawab. Itu sebabnya saya satu saranan untuk diri saya. Ya, siapa-siapa yang meniaga mesti ada letakkan dalam pemikirannya adalah sedikit sedekah. Kalau kita buat kecil, besarkan sikit. Niatkan untuk sedekah. Kalau kita niat innamal a'malu binniat macam tu, insya-Allah murah rezekinya. Tapi kadang-kadang makin aku nak kecilkan lagi. Aku ini dapat berapa ni, kata kau macam ni dapat berapa dah. Ini orang meniaga kadang-kadang ya, memikirkan keuntungan, tak mikirkan orang lain keperluan. Kadang-kadang makan di mana-mana, itulah kena ingat. Itu makan tunjuk kat orang, masuk dalam WhatsApp. Itu tak perkara yang tak bagus. Betul? Sebab apa orang tu tengok, alah teringin. Alah teringin. Ya Allah, nak makan duit tak ada. Tak mampu. Bersalat. Sebab inilah kita. Jadi orang yang qanaah. Setakat mana? Ya. Pesanan Al-Imam Ghazali. Harta yang dibuat bekalan ibadah haji sekalian dan dibelanjakan jalan akhirat, dan harta yang dicela itu ialah oleh syarak harta yang dibelanjakan kepada perbuatan maksiat dan dibelanjakan untuk kesukaan nafsu sahaja, tiada membawa faedah kepada akhirat. Ini ya. Jadi banyak ni contoh. Jadi kita kadang-kadang benda-benda ni kita lupa. Tapi kalau kita buat juga kebajikan je, kita beli apa, kita buat harta banyak. Tapi kita Allah bagi tambah. Jadi ini. Jadi kita sama-samalah menghadapi peringatan untuk saya sendiri. Ya. Sedekah ni banyaklah macam-macam. Tapi tak payah ada war-war setakat mana kita. Jadi itulah perkongsian, mudah-mudahan ya, supaya rezeki yang diperoleh itu dapat ya keberkatan, kerahmatan daripada Allah dan maghfirah Allah. Yang penting maghfirah Allah, keampunan. Ya, kita ni manusia tak sunyi daripada melakukan. Saya yang bercakap ni pun saya takut. Sebab apa? Saya bercakap tapi saya tak buat. Takut sangat. Kita khaufu ila Allah. Jadi itulah perkongsian, mudah-mudahan ya yang kita mampu kita kongsikan. Jadi itu yang baik semuanya daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan, saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.